Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Apa yang akan saya ceritakan ini bukan sesuatu yang mudah untuk disampaikan, apatah lagi bagi yang mendengar dan menonton video ini untuk menerima. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan sumber terpilih di internet yang selari dengan apa yang saya dapat dari sumber batin kerana ianya bersangkut paut. Pada awalnya saya sendiri tidak mengetahui wujudnya dana yang disebut sebagai Dana Raja-Raja Melayu tersimpan di bank tertua di dunia terletak di London, iaitu Bank of England. Bank ini ditubuhkan pada 1694 dan bank ini dipilih kerana Raja-Raja Melayu ketika itu terletak di bawah pengaruh British. Jadi bank tersebut dipilih untuk simpan emas-emas milik Raja-Raja Melayu ini. Raja-Raja Melayu mendapat kekayaan mereka melalui projek perlombongan emas di Tanah Melayu, di mana Tanah Melayu satu ketika dulu antara pengeluar emas utama dunia. Jumlah simpanan emas tersebut dipercayai dianggarkan mencecah bilion nilainya pada masa sekarang. Perkara ini bukan lagi rahsia kerana sejak dari dulu lagi, kerajaan Malaysia sedia maklum kewujudan dana ini sehingga sekarang. Dipercayai dana inilah antara yang digunakan oleh London sebagai sandaran modal bagi penubuhan Bank Dunia selepas Perang Dunia Kedua. Meskipun banyak negara terlibat dalam persidangan ini, Amerika Syarikat dan United Kingdom merupakan negara paling berpengaruh dari segi kewangan, lalu mendominasi perbincangan dan perundingan yang dilakukan dalam rangka penubuhan Bank Dunia ini. Di sini kita dapat lihat bagaimana dana Raja Melayu ini digunakan sebagai sandaran atau dijadikan bond. Saya percaya perbincangan antara US dan UK itu melibatkan dana Raja Melayu di Bank of England. Ada satu kisah yang saya perolehi di mana pihak berkuasa anti-mafia Itali pernah merampas US Treasury Bond yang dijumpai tersembunyi dalam 3 bekas peti simpanan di Zurich, iaitu sebuah bank. Sijil-sijil bond yang dikemukakan tersebut dan mendapati bahawa amanah itu telah disandar berdasarkan emas. Emas yang disandarkan sahaja bernilai 25 bilion. Ini melibatkan jumlah simpanan emas yang teramat besar. Didapati interest keseluruhan dari amanah tersebut selama 30 tahun dari tahun 1934 sehingga 1964 adalah sebanyak USD 33 bilion. Jika dijumlah dengan wang pokok, jumlahnya menjangkau USD 58 bilion. Jika waranti sijil tersebut masih terpakai dan harga emas pasaran kini, jumlah USD 25 bilion sijil amanah tersebut menyamai suku bajet tahunan US. Jika amanah tersebut tidak dibayar dan dituntut oleh pemiliknya, US secara rasminya menjadi bankrupt. Secara tidak langsung menyebabkan keruntuhan semua institusi kewangan dan bursa saham US. Berdasarkan hasil penelitian itu, sijil amanah ini dikeluarkan kepada individu yang memperolehi emas dalam jumlah yang amat besar. Amat jelas, jumlah yang amat besar ini tidak mungkin diperolehi secara sah oleh sesiapa pun atas dunia ini.
Dipercayai pemilik emas ini bukan penduduk Amerika Syarikat kerana pada tahun 1934, Presiden Roosevelt telah menegah rakyatnya dari memiliki logam berharga antaranya emas. Oleh itu, emas ini pasti datang dari luar US. Pengeluaran emas dalam kuantiti yang amat besar hanya dibuat dalam kes-kes tertentu, masa perang, revolusi atau ketidakstabilan politik dalam negara. Oleh itu, emas ini dibawa keluar oleh tokoh politik yang masyhur dan mempunyai hubungan yang rapat dengan Presiden US dan diberi bantuan sepenuhnya. Jadi berdasarkan cerita tadi, saya percaya itulah dana Raja-Raja Melayu yang dimanipulasikan oleh US dan UK pada dan selepas Perang Dunia Kedua untuk menubuhkan Bank Dunia. Mana mungkin UK dan US berupaya menubuhkan Bank Dunia kalau bukan dari dana tersebut selepas melalui peperangan dunia yang sangat teruk dan merugikan. Dana emas ini dikatakan bukan hanya milik raja-raja di tanah Melayu sahaja, tapi juga raja-raja Melayu di Indonesia. Disebabkan ekonomi US yang semakin tidak stabil, kadar pengangguran semakin bertambah dan juga ketidakjujuran USFR dan World Bank terhadap simpanan emas, maka emas tersebut diminta balik oleh Raja-Raja Melayu untuk dikembalikan. Dikatakan simpanan emas Raja-Raja Melayu sebenarnya berada di kota London, bukan di US, dan ianya diaudit oleh kerajaan kita setiap tahun. Raja-Raja Melayu melalui wakilnya Sultan Mizan ketika menjadi agung telah meminta emas tersebut dikembalikan dalam bentuk US dollar. Kenapa diminta kembalikan dalam bentuk dolar? Ini kerana sejak pada abad ke-18, apabila berlaku krisis revolusi Eropah yang mengancam kestabilan ekonomi dan politik, telah menyebabkan pengurangan reserve emas, menyebabkan kerajaan melarang bank membayar dengan emas. Ditambah pula dengan Perang Dunia Pertama dan Kedua, di mana Perang Dunia Kedua, kota London ranap sama sekali dibedil oleh Jerman dengan peluru pepandu jarak jauh. Ada kemungkinan reserve emas yang disimpan di Bank of London mengalami kekurangan, menyebabkan mereka tak mampu untuk mengembalikan dana tersebut kepada Raja-Raja Melayu dalam bentuk emas. Sebab itu terlalu banyak alasan, halangan dan birokrasi dari pihak bank dan kerajaan London yang perlu dilalui. Sebab itu jugalah, melalui wakilnya Sultan Mizan ketika menjadi agung, telah meminta emas tersebut dikembalikan dalam bentuk US dollar. Bagaimana wujudnya dana Raja-Raja Melayu ini? Dana ini wujud bermula pada abad ke-18, di mana syarikat Hindia Timur Inggeris mula bertapak di tanah Melayu, sehingga mereka berjaya memaksa raja-raja di tanah Melayu menerima seorang residen Inggeris sebagai penasihat. Dari situlah bermulanya kutipan cukai dikenakan pada setiap rakyat di sesebuah negeri. Kadar cukai yang dikenakan sangat tinggi, sehingga berlaku pemberontakan di kalangan rakyat seperti Mat Kilau, Datuk Bahaman dan ramai lagi. Kutipan cukai menggunakan shilling emas dan dikumpul oleh Inggeris setiap tahun. Bayangkan, Inggeris menjajah tanah Melayu selama ratusan tahun dengan hasil kutipan cukai yang sangat tinggi dalam bentuk emas. Raja-Raja Melayu mendapat kekayaan mereka melalui projek perlombongan emas di tanah Melayu. Dan setiap projek perlombongan emas itu dikenakan cukai oleh Inggeris. Dan dipercayai hasil perlombongan emas itu hanya sedikit sahaja diberikan kepada Raja-Raja Melayu. Dan jumlah emas yang besar pula dibawa ke London dan disimpan di Bank of London. Raja-Raja Melayu ketika itu di bawah pengaruh Inggeris. Dan setiap tipu helah Inggeris melalui perjanjian bertulis sukar untuk ditolak. Malah, tahta Raja-Raja Melayu juga ditentukan oleh mereka supaya menyebelahi kepada pihak Inggeris. Maka di situ wujudlah dana Raja-Raja Melayu dalam bentuk shilling emas atau dalam bentuk jongkong tersimpan di sana. Disebabkan hasil emas tersebut diambil ketika zaman Raja-Raja Melayu yang sah, jadi Raja-Raja Melayu yang ada sekarang ini tidak dapat menuntut dana tersebut
kerana bukan dari waris Raja-Raja Melayu sah yang asal. Setiap dana yang disimpan akan dikeluarkan satu note issue atau surat ikatan ke reserve emas dan ia memberikan bank hak tersendirinya berkaitan dengan nota issue bank. Jika nota issue tersebut menyebut dari sumber dana Raja-Raja Melayu, pihak bank akan memastikan bahawa adakah yang menuntut tersebut dari waris yang sah atau tidak. Biasanya akan berlaku campur tangan dari bukan yang hak seperti orang politik dan kerajaan. Sekarang ramai pihak cuba menuntut tetapi sehingga kini masih samar-samar. Malah pada 2006, sejumlah dalam akses 53 juta pound pada not bank kepunyaan bank telah dicuri dari sebuah depot di Tonbridge. Tujuan dan matlamat orientalis barat dan ejen-ejen mereka di Tanah Melayu ini dalam agenda mereka untuk menghapuskan institusi Beraja Melayu ialah kerana mahu mengambil alih semua harta emas Melayu yang tersimpan baik di dalam negara maupun di luar negara. Itu adalah keutamaan mereka sejak dulu lagi. Berhati-hatilah dengan perang saraf ejen-ejen orientalis barat di Tanah Melayu sekarang ini yang hidupnya penuh dengan bermuka-muka. Negara yang memiliki simpanan emas yang banyak berbanding negara yang lain akan menjadi peneraju umat sedunia. Itu semua kelebihan yang Melayu ada berbanding bangsa lain sekarang ini. Malah, semua percetakan wang Malaysia setakat ini memiliki sandaran emas tulen 100%. Ini bermakna, sekiranya dunia alami kemesetan kewangan dan ekonomi dunia nanti, kita di Malaysia tidak sekali pun tergugat. Malah, kita Melayu Malaysia ini memiliki simpanan tunai yang tinggi di dalam sistem bank dunia melalui bank negara sekarang ini yang bersandarkan emas 100%. Dan bukannya ekonomi yang bersandarkan wang kertas semata-mata seperti US dan dunia lain yang tiada sandaran emas. Inilah juga menjelaskan kenapa US ingin menguasai rantau teluk yang kaya dengan simpanan minyak. Kerana minyak sajalah yang dapat mempertahankan nilai dolar. US Federal Reserve telah mencetak dolar tanpa sebarang tambatan emas kerana perbelanjaan perang Iraq melepasi nilai amat besar, menyebabkan keruntuhan sistem perbankan dan krisis dalam pengeluaran. Bermakna, ekonomi US semakin tenggelam. Ekonomi US pun sebenarnya bergantung penuh pada hutang. Semua hasil negara dah pergi pada spekulator Zionis. Bila tak dapat cover hutang ataupun had hutang habis, ekonomi US akan alami krisis yang teruk. Sebab itu, US terpaksa tunduk kepada permintaan dan desakan dari pihak Zionis dalam isu Palestin. Pada masa akan datang, di mana negara akan ditadbir urus semula oleh raja-raja dan bukannya oleh rakyat jelata seperti mana sistem pemerintahan dan pentadbiran dunia sekarang ini melalui pilihan raya umum. Salah satu sebab utamanya ialah kerana raja-raja di dunia akan datang ini akan kembali memegang kunci kekayaan dunia di bawah kuasa kunci khalifah. Wallahualam. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.